Audio Jungle. Ini Batu Pahat, rakan-rakan Johor yang saya kasih sekalian, salam sejahtera, apa khabar? Bila saya masuk ke negeri Johor ni, nama saya Steven Sim dari Pulau Pinang, ahli Parlimen Bukit Mentajam. Bila saya masuk ke negeri Johor, ada kawan-kawan yang mungkin kenal saya, dia tengok Facebook, FB, ada kata, ini Steven Sim, jom pi mohon nak beli satu motor. Ini kawan-kawan, dia buat lawak sikit lah, dia cenaka dengan saya. Dia tahu, kalau Facebook saya, kalau ikuti Facebook saya pernah memberikan sebiji motor kepada seorang penunggang Food Panda dan macam-macam lagi. Dan kalau yang ikuti Facebook saya akan nampak pihak lawan di sebelah sana dalam komen, ramai yang sokong, tapi ada juga pihak lawan. Saya ahli parlimen, jadi khidmat untuk rakyat, buat kerja untuk rakyat, itu tanggungjawab saya, amanah saya kena buat. Ya, tak kira lah dia orang mana, orang Melayu ke, Cina ke, India ke, dia politik mana, wak imam orang UMNO mai sekalipun, kalau dia perlu bantuan, saya bantu. Tapi kalau kita lihat dalam komen, kadang-kadang adalah orang yang akan masuk dan dia bagi komen, dia kata, ini sandiwara. Bila seorang wakil rakyat Cina, orang DAP, tolong Melayu, dia cakap, ini sandiwara. Tapi bila orang DAP tolong Cina, dia kata apa? Dia kata, mestilah Steven Sim ini Cina, dia mesti tolong Cina. Itu masalah mereka. Itu masalah mereka. Semua perkara di negara ini dia lihat melalui kancamata perkauman. Di Pulau Pinang, apabila kerajaan negeri Pulau Pinang, DAP, di kawasan orang Cina, MCA akan pergi ke tempat orang Cina, dia kata apa? Ini DAP, bila dia nak undi, dia mai kat orang Cina, minta undi. Tapi lepas dia jadi kerajaan, dia naikkan peruntukan hal ehwal agama Islam. Bila dia dah jadi YB, dia hanya bantu orang Melayu. Di kawasan Cina jangan habaq macam tu. Di kawasan Melayu pula, ahli-ahli politik UMNO, PAS, dia masuk ke kawasan orang Melayu, dia cakap apa? Oi, ini DAP orang Melayu jangan sokong. Kenapa? Sebab DAP ni, dia hanya bantu orang Cina. Dia tak akan jaga orang Melayu. Dia hanya bantu jaga Cina. Di kawasan Cina, dia cakap DAP jaga Melayu. Di kawasan Melayu, dia cakap DAP jaga Cina. Maksudnya apa? Maksudnya DAP ni, Melayu jaga, Cina jaga, India jaga, kita jaga semua rakyat Malaysia. Itu yang kita nak. Mereka memang tak ada modal lain. Ya, tak ada modal lain selain mainkan isu perkauman, mainkan isu agama. Saya orang Penang, ya, orang Penang. Ada, kita nampak kadang-kadang ada message, ya, dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook, dia kata apa? Kalau pergi negeri Penang dah lebih 10 tahun, ya, DAP mentadbir di negeri Pulau Pinang bersama-sama kawan-kawan dalam Pakatan Harapan termasuk Amanah. Bila pergi kat Penang, habis orang Melayu. Tak ada azan kat Penang. Wabi Mahfuz tinggal Kedah, berjiran. Tak tahulah, kot-kot dia lalu kat Penang, dia tak pernah dengar azan. Dia kata di Penang ni tak ada azan. Sebab DAP dah perintah. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, kalau betul-betul pergi Penang, orang Melayu Penang dia tahu. Orang Melayu Penang ni dia dah tahu dah. Dia dah serik dah dengan taktik perkauman, asabiah, agama, semua dia dah tahu. Sebab kalau betul-betul orang Melayu yang tinggal di Penang ataupun orang Penang, dia akan tahu azan di negeri Pulau Pinang bukan setakat 5 kali, 6 kali, saudara-saudari yang saya kasih. Sebab azan subuh, dia dilaungkan 2 kali. Saya difahamkan, ya, oleh beberapa orang ustaz. Saya Cina lah. Kalau mereka panggil kapiak lah. Orang utara panggil kapiak lah. Orang Johor kafir. Jadi saya tak tahu, saya tanya dengan ustaz, azan subuh ini 2 kali, betul ya? Dia kata ada hukum dia. Tapi satu Malaysia, hanya 2 negeri saja azan subuh 2 kali. Mana? Satu negeri Perlis. Satu lagi negeri Pulau Pinang Darul Kapiak. Yang diperintah oleh DAP, yang kononnya tak ada azan. Azan subuh 2 kali, saudara-saudari.
Yang tak dengar azan, yang kata tak azan tak bunyi itu, sama dia tak bangun subuh ataupun dia tak mandi wajib lah. Itu masalah yang kita hadapi di negara kita sekarang. Ya. Ekonomi, dia tak mau bincang. Dia pun tak dan nak bincang. Dia tak terdaya, tak mampu nak bincang. Macam mana nak bincang? Kita tengok dalam sejarah Malaysia. Malaysia, saudara-saudari, mungkin ada juga rakyat miskin. Tapi tak pernah terfikir, terlintas dalam otak kita sampai rakyat terpaksa naik bendera putih. Malaysia, saudara-saudari. Jadi bab ekonomi dia memang tak mampu nak bincang sebab dia dah gagal menguruskan ekonomi. Bab integriti, bab tolak rasuah, itu lagi tak payah cakap. Urus takbir baik, dia tak perlu cakap benda itu. Hari ini modal dia, senjata politiknya hanya satu. Perkauman agama. Semua benda di Malaysia ini salah siapa? Salah siapa? Salah DAP ah. Tengok dah hafal. Dah hafal. Nanti pak cik lepas ceramah balik rumah motor pancet salah DAP juga. Jangan motor pancet call YB Mahfuz ataupun call calon kita. Bagi satu tepukan kepada calon kita. Perkauman. Tiap-tiap hari dia duk jajar. Bahaya. Pulau Pinang sekarang dah jadi macam Singapura. Dia duk kata kat rakyat, orang Melayu, kat kampung Melayu. Kalau bagi DAP perintah, Pulau Pinang akan jadi macam Singapura. Kalau Malaysia bagi DAP, bagi Pakatan Harapan, nanti kita jadi macam Singapura. Mai pula pilihan raya negeri Johor, tiba-tiba dia abak Singapura itu maju. Apa benda ni? Tiap-tiap hari duk ugut kita, duk takut-takut dengan kita. Kalau bagi sipulan-sipulan ni perintah jadi macam Singapura. Tapi mai kat Johor sebab dia tahu. Dia tahu kalau benda Singapura ini dia nak bawa ke tempat lain, mungkin orang lain boleh kena tipu. Tapi orang Johor dengan orang Singapura berjiran. Dia nak pergi Singapura, berenang pun sampai. Saya pun tak tahu Singapura ini rupa-rupanya dekat dengan Johor. Saya pergi kat Johor Baru, JB. Kawan Johor kata, Steven tengok seberang selat kecil. Seberang selat itu Singapura lah. Boleh nampak bangunan dia, tumbuh-tumbuhan dia, semua boleh nampak. Jadi dia nak tipu orang Johor macam mana? Jadi di sini dia kata Singapura ini maju kerana apa? Kerana tak ada UMNO. Itu pun bukan DAP yang kata, PAS yang kata. Itu lagi satu keanehan yang berlaku dalam pilihan raya ini. Sebelah pagi kita pergi parlimen. Sekarang musim parlimen. YB Mahfuz, ahli parlimen pokok senar, selalu bangun di parlimen, hantam, ya, pantau kerajaan. Kalau kerajaan buat salah, memang tak lepas dari YB Mahfuz di parlimen. Jadi sebelah paginya kita pergi ke parlimen di Kuala Lumpur, berdebat, berbahas, tanya soalan kat menteri. Sebelah malam kita mai kat Johor. Yang pelik, yang anehnya, sebelah pagi di parlimen, dia perkawan. PAS, Bersatu, MCA, semua duduk sekawah. Sebab apa? Sama-sama jadi menteri, sama-sama jadi pembesar, sama-sama duduk welfare. Pagi di Pekawan, mai kat Johor, seberang saja sempadan negeri Johor, tiba-tiba jadi lawan. Kita pun dah confused dah, rakyat pun dah keliru dah. Sebenarnya mereka ni kawan ke lawan? Sebab di parlimen dia boleh duduk sekali. Dia boleh duduk sekali. Mai kat Johor, hari ini Najib hantam Muhyiddin, besok Muhyiddin pula hantam Najib. Hari ini PAS hantam UMNO, besok UMNO hantam pula PAS. Demi kuasa, saudara-saudari yang saya kasihi. Demi kuasa. Sebab di parlimen kalau mereka lawan, maka hilang jawatan menteri. Kalau mereka lawan, hilang jawatan duta khas. Kalau mereka lawan, hilang kereta welfare. Jadi demi jawatan, demi wang, demi kedudukan, pangkat, kuasa, maka mereka boleh bersekongkol sekali, duduk sekali. Tapi kalau kepentingan mereka tergugat, macam pilihan raya negeri ini, maka lawan dah. Itulah sebab mengapa rakyat Johor sebenarnya tak faham. Dia kata, mereka nak kestabilan. Hang nak kestabilan. Tapi yang mewujudkan keadaan tak stabil ini siapa?
Siapa? Kalau betul-betul mereka nak kestabilan, maka 2 tahun yang lepas pada 23 hari bulan Februari tahun 2020 tidak patut berlaku langkah Sheraton. Setuju atau tidak? Kalau betul-betul nak stabil, kalau betul-betul mereka nak stabil, maka lepas pilihan raya umum 2018, baik-baik jadi pembangkang, tunggu 5 tahun, lepas tu kita lawan semula pilihan raya. Bukan setengah jalan main kerat dengan kita. Oh, tadi kat Batu Pahat, kat Penggeram, ada seorang penceramah kata, ini ujian, peperiksaan SPM. Dia kata bagi 5 jam untuk you buat kertas jawab soalan. Ada 100 soalan, jawab 5 jam. Kata 5 jam, 2 jam belum sampai dia mai ambil kertas. Kemudian dia kata, tengok hang tak mampu jawab soalan. Tapi soalan untuk 5 jam. Baru 2 jam hang dah ambil kertas saya. Hang dah rampas kertas saya. Kalau betul-betul mereka nak stabil, okeylah. Langkah Sheraton dah jadi kerajaan. Mereka dah jadi kerajaan balik. Jadilah kerajaan dengan baik. Kita nampak dalam 2 tahun ini, ya, selepas Perikatan Nasional, selepas Barisan Nasional, UMNO, PAS, MCA bersatu, selepas mereka jadi kerajaan semula, adakah negara kita stabil? Tidak. Rakyat yang mati, meninggal dunia akibat COVID sudah mencecah lebih 33,000 orang. Ini rakyat Malaysia. Nyawa terkorban begitu saja. Kalau betul-betul stabil, takkan berlaku benda ini. Mereka yang mencetuskan ketidakstabilan, hari ini mai kat kita kata mereka nak kestabilan. Tak mampu nak bagi kestabilan sebab mereka lah pencetus segala ketidakstabilan. Saya masih ingat lagi, ada menteri Bersatu, Azmin Ali. Dia kata apa? Kat pilihan kecil, tak tahu mana, dia kata, kalau Pakatan Harapan masih mentadbir negara ini, maka ramai akan mati akibat COVID. Kawan saya yang Melayu ajak saya benda ini. Dia kata, Tuhan bayar cash, tunai. Semasa pentadbiran Pakatan Harapan, COVID diuruskan oleh siapa? Diuruskan oleh Menteri Kesihatan kita ketika itu, Dr. Zulkifli. Ya? Tak ada. Syukur ketika itu tidak ada sebarang kes kematian akibat COVID. Ambil saja mereka jadi kerajaan, dalam 2 tahun ini 33,000 rakyat Malaysia yang dah terkorban. Saudara Cikgu Aminul Rashid nak tanya, jumlah bilangan pengundi di kawasan Pariyani berapa orang? 41,000 orang. Bayangkan, kawasan ini ada 41,000 orang pengundi. Dalam 2 tahun ini dah 33,000 rakyat Malaysia yang terkorban kerana kegagalan kerajaan PN mengendalikan pandemik. Ketidakstabilan macam mana? Memang mereka tak mampu memberikan kestabilan kepada rakyat.